kita. Alhamdulillah, kita macam biasa kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi, ilmu yang kita belajar pada hari ini mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillah. Maaf, lupa pula. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insya alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya, minta maaf pagi tadi live sebab line saya memang tak berapa elok lah. Berona. Line Celcom di tempat saya ni berona lah ya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada admin, iaitu kepada Puan Maizun yang berusaha keras untuk menjayakan kelas online kita di FB Live. Terima kasih kepada Puan Maizun dan kepada tim-timnya. Mudah-mudahan kali ini Allah mengizinkan ya kita bersiaran secara langsung melalui FB Live. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya ulang baliklah. Saya ulang balik tentang bab yang kita belajar ya. Jadi saya ulang lagi sekali untuk semua kelas kita pada hari ini adalah bab besar dia. Tajuk besar dia bab taharah. Bahagian ke-8 iaitu bahagian mengenai haid, nifas dan istiadah. Untuk makluman semua ya, terutama bagi yang orang-orang baru ataupun audien yang baru, maka dalam bab taharah ada 9 bahagian dan yang ini adalah bahagian yang ke-8 insya-Allah. Jadi macam saya ulang balik macam guru saya cakap dan juga ulama-ulama terdahulu cakap bahawa taharah adalah satu bahagian yang amat penting. Sebelum melakukan ibadah, maka taharah mesti beres. Jika taharah tidak beres atau ilmu taharah tidak cukup, maka dikhawatiri ibadah yang kita laksanakan nanti tidak sah disebabkan tidak menepati syarat-syarat fiqh syarat-syarat fiqh. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita telah berlalu dah bertalaki buku hijau ini ya, habis kepada bab 7 dan hari ini bab 8 pun dah permulaan, dah 2 minggu dan hari ini adalah minggu yang ketiga bab 8. Jadi hari ini saya menyambung hukum haid yang terakhir iaitu nombor 8. Maaf ya bagi yang dah clear, saya ulang lagi sekali sebab nak komplitkan satu video inilah untuk dirakam dan disimpan. Jadi bab ke-8 iaitu haid. Apa hukum haid ya? Wajib mandi apabila telah berhenti. Dalam kitab, dalam buku ini mengatakan berhenti. Jadi dalam kitab yang satu lagi ia mengatakan wajib mandi setelah nakok. Apa makna nakok? Saya ulang balik. Nakok ini adalah haid yang benar-benar bersih. Ya ini bila kita cek ya, bila kita semak masukkan cotton bud ataupun kapas ataupun kain putih di saluran paras dan apabila kita lihat keluar tiada tanda apa-apa, very clear, sama ada langsung tiada apa-apa ataupun ada cecair jernih seperti permulaan
orang nak selsema. Tiada warna walaupun warna keruh. Jadi ini menyangkut kepada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, yang mana muslimah Madinah berjumpa dengan beliau. Jadi macam ni, untuk hal-hal Anisa, mereka malu nak berjumpa dengan Rasulullah. Maka mereka berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu an akan bertanya dengan Rasulullah, dan selepas itu Sayyidina Aisyah yang akan mengajar. Macam tu. Jadi perempuan atau muslimah Madinah membawa bekas berjumpa dengan Aisyah, iaitu bekas yang telah dimasukkan ke dalam saluran faraj seperti kapas atau kain putih, dan Sayyidah Aisyah meresponnya begini: janganlah kamu semua tergesa-gesa untuk mandi hadas besar, iaitu mandi wajib, sehingga kamu dapati kapas yang kamu masukkan ke dalam saluran faraj itu tiada apa-apa kesan ataupun bersih, ataupun itulah tadi saya kata cair putih jernih seperti orang yang nak berpermulaan sesama, ingos. Jadi ada yang mengantar yang ada tanda-tanda kuning sikit-sikit, ada yang tanda keruh, ada yang macam benang lah, belak-belak gitu. Lain benang itu ada kuning ke, hijau, hitam ke, ataupun merah ke. Jadi itu semua Sayyidah Aisyah mengatakan masih patrah. Jadi patrah ini sama standard dia head. Jadi kalau kita nak kira, nanti patrah tu dikira sebagai tempoh darah masih ada. Sebab itu dalam menentukan nakok, yakni suci bersih head, mesti, bukan sunat, bukan harus, mesti, compulsory kata orang putih, memasukkan sesuatu, sama ada kapas, kain putih ataupun cotton bud yang berwarna putih ke dalam salur faras untuk memastikan, untuk make sure betul-betul tiada apa-apa lagi. Jadi itu kena pasti. Jangan assume aja. Maaf saya ni assume teka gas saya ikut orang putih juga lagi keluar. Maknanya macam ni. Kalau kita lihat darah kita tiada di kotak, tiada di suar dalam, kita pegang pun faras kita tu tak ada darah, belum pasti ia bersih. Maknanya belum tentu dia nakok. Kemungkinan patrah. Maknanya patrah ini darah ada di dalam salu walaupun sedikit, maka ia masih dikira head. Jadi kena ingat tu. Head, patrah adalah masih dikira head. Jadi anak-anak, adik-adik manis, anak-anak manis, saya cakap semualah sebab umur saya pun 60. Jadi kalau yang kecil tu, kata orang baru 15 tahun, anak lah. Jadi anak-anak manis, adik-adik manis, hajah-hajah semua yang masih cun-cun tu, yang masih ada lagi period, maka make sure, mesti untuk memastikan nakok atau patrah, wajib memasukkan sesuatu ke dalam saluran faras untuk disemak. Jangan main agak aja, tak boleh. Okey. Bila nak buat tu, apabila telah kering, kalau nak bersenggang boleh. Katakan kita dah kering pukul 9, kita nak senggang-senggang, boleh. Tapi sebelum masuk waktu zuhur, sebab 9 pagi, sebelum masuk waktu zuhur, katakan kita dah kering 9 pagi. Kita malas nak sembahyang duha, contohlah, malas nak mengaji, malas nak apa. Katalah hujan lebat sejuk, air panas pun tak ada, malas. Kita nak tidur, nak berehat, kata boleh, tak ada masalah. Tetapi apabila jangan sampai melewati waktu zuhur atau sampai habis waktu zuhur. Jadi 10 minit sebelum waktu zuhur, cek
Sama ada tadi yang tak keluar itu dia patrah atau nakok. Jadi ceklah. Kalau katakan 10 minit sebelum zuhur kita cek tak keluar tapi ada. Ada lagi lain-lain tu. Maka sambung je lah. Nak tidur ke, nak makan ke, tak payahlah sembahyang zuhur. Sebab dia patrah. Tapi lepas itu 10 minit lagi sebelum masuk waktu asar, cek balik. Sama ada dia dah clear. Kalau katakan kita cek sebelum waktu asar, 10 minit ke 5 minit sebelum asar, dia dah clear. Maka, itu dipanggil nakok. Itu sebab dah nak masuk asar, kena cepat-cepatlah mandi. Mandi, semayang zuhur. Macam tu. Tapi, kaedah ini dia guna pakai, nanti saya cakap pada headnya lah. Jadi, ini saya terangkan dulu. Jadi, walaupun bila dah nakok, perempuan yang nakok, maka dia terbebas daripada 3 hal yang dilakukan tidak menjadi haram. Apa yang 3 hal yang dilakukan tidak menjadi haram? Yang pertama, puasa. Yang kedua, ditalak. Yang ketiga, dizihar. Jadi saya dah cakap juga untuk minggu-minggu yang lepas, kalau siapa yang tak tahu zihar, tengok Al-Quran surah Mujadalah. Kalau nak belajar, boleh. InsyaAllah. Tapi bukan masa ini, di lain-lain waktu. Jadi, okey. Jadi, boleh puasa, Ustazah, macam mana? Macam gini saya terangkan. Okey. Sekarang ni, katalah bulan Ramadan. Kalau puasa sunat, tak apa. Atau puasa bayar, tak apa. Kita tangguhkanlah. Bagi betul-betul clear. Ini puasa Ramadan. Yang puasa wajib. Jadi, katakanlah kita tidur masih ada. Okey. Sampai kita bangun sahur, masakkan suami, masih ada. Tapi lepas-lepas suami makan, tu kan tengok dia dah kering, tak ada. Jadi, agak-agaklah kita ni kan tunggu-tunggu. Okey. 5 minit lagi ke? Ataupun 3 minit lagi ke nak masuk subuh, tahrim. Kat masjid tu dah tahrim. Kita pun cek. Masukkan kata bab, cek. 2-3 kali tengok, clear. Maka, nakok lah. Bila nakok tu, kita nakok ingat dengar betul-betul. Nombor 1, adik-adik manis dan anak-anak manis. Dengar betul-betul. Nakok 2-3 minit sebelum masuknya waktu subuh. Bila sebelum masuknya waktu subuh, walaupun tinggal seminit atau 2 minit nak nakok, maka kita boleh puasa di siang harinya. Walaupun tak dan nak mandi. Walaupun tak sempat nak mandi. 1 minit nak mandi macam mana? Manalah sempat kan? Dibenarkan kita puasa dulu. Selepas itu dah waktu subuh kan? Maka kita mandi wajib. Lepas mandi wajib, apa kita perlu buat? Qada 3 solat. Yang pertama, kita qada solat subuh. Yang kedua, kita qada solat isyak. Pasal isyak tadi, dah bersih waktu isyak. Di ujung-ujung waktu isyak dah bersih. Tapi kena qada maghrib. Kenapa pula, Ustazah? Maghrib tu dah confirm pukul 11 malam saya nak tidur. Masih ada darah. Katalah contoh. Tidak. Ada hukum lain. Nanti kena belajar bab solat. Maka isyak itu jamaknya maghrib. Jadi kalau bersihnya waktu isyak, waktu maghrib pun kena qada. Begitu juga kalau bersihnya waktu asar, waktu zuhur kena qada. Nanti tu belajar bab lain pula. Ini cuma saya terangkan aja. Okey. Jadi kering kalau katalah di luar bulan Ramadan. Kering weekend lah, hari Minggu, Ahad ke. Kalau negeri lain Ahad lah. Kalau di Johor Jumaat contoh. Kering pukul 10, 11. Suami ada kat rumah. Maaf saya cerita macam melucah. Tapi saya kena cakap. Katalah, ada suami berhajat. Mandi wajib dulu yang mandi wajib dulu. Kerana apa? Walaupun dah nakok, badan masih berhadas besar. Hukumnya haram dijima' atau berjima' dengan suami. Haram. Tak boleh walaupun dah bersih. Maka, kena mandi wajib dulu. Sama juga, nak puas sunat duha, solat duha, mandi wajib dulu. Ataupun nak sujud syukur, dengar ada
khabar berita gembira, tak kisahlah. Kata anak telefon, dapat straight A. Contohlah. Terus sujud syukur. Tak boleh yang? Tak boleh. Kan kena segera ustazah. Tak segera, dah batal. Jadi tak payah sujud syukur lah. Dalam keadaan berhadas besar, tak boleh. Sebab mengikut mazhab Syafi'i, bukan hadas besar. Hadas kecil pun haram sujud syukur. Kena ada wuduk, kena menghadap kiblat, kena menutup aurat. Itu syarat-syarat untuk sujud syukur. Jadi tak boleh juga itikaf dalam masjid. Katakan, oh saya nak itikaf dalam masjid, pasal dah tak keluar lagi darah, dah nakok. Tak boleh. Yang boleh itulah 3. Apa? Puasa, dizihar, ditalak. Itu saja. Jadi yang lain-lain baca Quran, pegang Quran, membawa Quran, menyentuh Quran, semua tak boleh. Puasa haji, umrah, tak boleh. Mesti disucikan dulu badan daripada hadas besar. Tu kena faham. Jadi untuk your info semua, sesiapa yang telah melakukan berjimak, dah bersih tapi belum mandi, suaminya kena hukum tanzir. Kalau suaminya tahu. Tapi kalau isterinya bohong, dah bersih, dah mandi, dah, kata dia. Suami dia jimat dia. Suami dia tak dosa. Dia yang dosa. Pasal dia bohong suami dia. Maka suami dia tak kena hukum tanzir. Tapi kalau suami dia tahu, dah bersih, dah. Tapi belum mandi. Bang, tak apalah, dah bersih. Katalah macam gitu. Maka suami dia tahu. Dan suaminya yang berkendak. Maka suaminya kena hukum tanzir. Iaitu apa? Kena memberi sedekah kepada fakir miskin 1 dinar. Berapa harga 1 dinar? 4.25 gram. Emas 10 ya yang? Bukan emas 916. Emas 99.9. Ataupun ni yang orang simpan emas dekat bank tu. Nak tahu harga emas 99.99 tu, pergi kat kedai emas, tengok ranking yang paling atas sekali tu. 1 gram tak tahu berapa. 300 ke berapa. Wallahualam. Saya pun dah lama tak pergi kedai emas, dah lama tak beli emas. Tapi anggarnya begitulah. Kalau katalah 1 gram itu 300, emas 99.999, maka kalilah 300 kali 4.25. Kalau COVID ke pound dia 1,000, maka tanzir untuk orang yang masuk no entry itu berapa tu? 1,300 kot. Wallahualam, cek sendiri. Macam gitu. Ingat ya, adik-adik manis. Ingat tu. Hajah-hajah semua ingat. Jadi jangan nanti kena compound. Yang ini Allah yang compound kan. Sebab ini kenapa hukum bersuci dari haid ada dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi dia kata apa? Yang bermaksud dan janganlah kamu hampiri mereka sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka telah bersuci, datangilah mereka. Jadi dalam surah ini macam saya cakaplah ulang banyak kali, bila mentafsir Al-Quran kena berguru. Sebab kalau tidak nanti salah tafsir. Jadi kata dia, itu yang jadi macam kaum Yahudi. Mengasingkan, dan juga ada setengah-setengah agama selain Islam mengasingkan perempuan-perempuan yang berhaid di tempat terasing. Sama ada dibuat pondok lain, bilik lain, apa lain, tak boleh bertemu dengan orang. Jadi nanti kalau orang Islam yang salah memahami tafsir ni, buat macam tu. Sebenarnya yang Allah kata janganlah kamu menghampiri mereka itu kiasan. Sebab macam guru saya kata Al-Quran ini sangat mulia dan Allah biasanya kalam Allah dia menggunakan bahasa sindiran. Jadi hampiri itu maknanya dijimak. Tu maknanya. Yang lain boleh. Sebab hadis Rasulullah ada riwayat daripada Aisyah, Rasulullah baring di pehaku semasa aku haid. Rasulullah minum bersama-samaku semasa aku haid. Nampak?
Macam tu. Jadi bukan yang itu. Jadi dia kata sebelum mereka bersuci. Sebab itu ijma' ulama mengatakan mesti mandi wajib dulu walaupun dah kering. Sebab Al-Quran mengatakan sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah bersuci, datangilah mereka. Nampak? Jadi bila dia dah mandi wajib, dah bersih dan mandi wajib, maka dibolehkan berjima'. Ya? Jadi itu hadis dia. Jadi macam ni ya. Wajib wanita haid yang telah taharah, maknanya yang telah mandi wajib, diwajibkan solat di akhir waktu haidnya berhenti. Tidak diwajibkan qada solat, tetapi wajib qada puasa bulan Ramadan. Jadi kena ingat ya. Dengar betul-betul anak-anak yang manis, adik-adik yang manis dan juga hajah-hajah yang masih lagi manis. Okey. Jadi kena tengok kat sini. Memang selalu dengar haid tak perlu qada solat, haid tak perlu qada solat. Ini ustazah cakap qada solat, confuse saya. Jadi biar tahu, jangan keliru. Maknanya yang kena qada solat itu yang tak sempat. Contoh macam saya kata tadilah. Ya. Untuk minggu yang sebelum-sebelum ini saya pun ada berkata, beginning haid, kalau kita tak sempat solat, macam melambatkan atau ada hal apa, sekadar 7 minit lah. Dia kata, solat yang serengkas-rengkasnya. Apabila masuk waktu solat, solat yang serengkas-rengkasnya, dia tak lakukan, katakan dia minum dulu ke, makan dulu ke, kan, tiba-tiba turun darah. Sedangkan 7 minit waktu solat dah berlalu. Maknanya dah masuk solat, dia tak solat lagi. Walaupun baru 5 minit ke 10 minit. Jadi kalau katalah 5 ke 7 minit, 10 minit, sempat tak? Katalah nak solat maghrib 3 rakaat. Selaju-laju serengkas-rengkasnya. Maknanya yang wajib-wajib je. Dapat tak 5 minit settle? Kalau dapat 5 minit settle, maka wajib diqada. Tu wajib qada. Sebab masuk waktu tak solat. Lepas tu dah turun darah, memanglah tak boleh solat. Tetapi itu satu yang terhutang. Maknanya bila dah bersih besok, kena qada. Jadi itu untuk permulaan datang haid. Untuk beginning, ending dia, dia kata sekadar dapat takbiratul ihram. Katakan ya, hajah adik semua, audience berhenti haid, betul-betul 1 minit. Betul-betul 1 minit nak habis waktu subuh. Sekadar 1 minit dapat Allahu Akbar. Cukup complete takbiratul ihram. Kalau orang yang baru mu'alaf pun, paling-paling kata dia ambil 6 harkat ke 8 harkat. Jadi Allahu Akbar. Dapat. Maka terus habis subuh. Maka dia kena mandi. Selepas itu dia kena qada solat subuh. Sebab tadi dia nakak masih ada waktu subuh sekadar dapat takbiratul ihram. Tu. Tapi kalau audiens dah bersihnya waktu syuruk, waktu matahari keluar. Cek sampai nak habis waktu subuh tu masih ada. Jadi kita cek habis waktu syuruk, waktu isra' atau waktu duha, baru bersih. Maka subuh tak perlu qada. Ingat tu. Kalau qada haram. Jangan main-main. Jadi haram. Jangan kata, sebab tu ya, untuk beramal kena ada ilmu. Jangan amal tanpa ilmu. Takut bila beramal tanpa ilmu, bukan dapat pahala, dapat dosa. Maka, tidak boleh qada solat yang memang kita tak perlu solat. Macam tu. Kalau qada haram. Jadi kena make sure, kena jangan keliru. Dalam haid ada qada tapi yang tak sempat dilakukan. Bukan yang memang betul-betul kita dalam haid. Tapi puasa Ramadan kenalah qada. Macam tu. Jadi itu yang haid. Saya dah cerita-cerita haid ya.
Tapi saya tak kenalkan dulu haid tu macam mana. Jadi ada 4 identiti yang kita katakan haid. Sebab haid kalau tak kenal nanti tak tahu nak buat, takut haram pula. Sebab dia ada istiadah. Kalau manusia tak kenal maka tak cinta. Kalau haid tak kenal, takut tersilap angkara jadi dosa. Jadi haid ada 4. Apa yang dikatakan haid, ya? Okey. Yang pertama, haid itu mesti melalui faraj wanita daripada pangkal rahim. Keluar mesti ikut saluran faraj dari wanita atau perempuan yang berumur sekurang-kurangnya 9 tahun Hijri. Ataupun 8 tahun, 8 bulan, 8 hari Masihi. Keluar mesti lalu faraj. Tak boleh keluar daripada pintu belakang. Sebab ada terjadi perempuan yang tersumbat salur rahimnya. Jadi farajnya keluar daripada dubur pintu belakang. Walaupun itu tiap-tiap bulan, tapi dia tak dalam hukum fiqh, dia kata itu bukan haid. Jadi kalau nak dapatkan haid, perempuan itu kena pergi buat pembedahan. Buka salur yang tersumbat itu. Ya, jadi itu. Jadi mesti keluarnya daripada salur faraj wanita ori. Okey, itu satu. Yang kedua, tempohnya paling kurang 24 jam. Darah yang keluar. Sama ada 24 jam itu diperolehi secara direct terus menerus ataupun sedikit-sedikit sehingga 15 hari, 15 malam. Dan yang dikira haid itu daripada 24 jam, 1 hari semalam hingga kepada 15 hari, 15 malam atau 360 jam. Lebih daripada itu, 361 jam bukan haid. Itu istiadah. Nanti saya terang bab istiadah. Kurang daripada 24 jam bukan haid, istiadah juga. Ingat itu. Jadi itu yang dipanggil haid. Yang ketiga, haid ini ciri-cirinya darahnya pekat, hitam, gelap, busuk, kental macam tu. Ya, itu ciri-ciri haid, sifat dan warnanya. Jadi kena ingat 4 tadi mesti lalu daripada salur faraj. Umur mesti 9 tahun Hijriah above. Yang ketiga, minimum 24, maksimumnya 360 jam. Dan ada ciri-ciri dia kental, busuk, warnanya pekat. Coklat, hitam ke macam tu. Ya. Okey, itu pengenalan tentang haid. Ya. Jadi sekarang dah habis bab haid, saya nak pindah bab nifas. Okey. Sesungguhnya perempuan-perempuan yang haid dan nifas adalah dalam bab taharah tidak suci. Bila tidak suci, gugurlah kewajipan solat. Itu kena ingat. Sebab itu perempuan-perempuan yang haid dan nifas gugur kewajipan solat apabila dia bersih, dia tidak boleh qada solat yang dalam masa dia dikira sebagai haid atau nifas. Kalau dia qada, haram hukumnya. Jadi kena ya. Ingat tu hajah-hajah, jangan buat qada solat ke apa. Kecuali yang memang kita tertinggal. Okey. Jadi nifas ini pengenalannya, yang pertama dia mesti turunnya darah selepas janin keluar. Selepas janin keluar diikuti turun darah ataupun selepas beberapa jam atau beberapa hari, tak kisahlah. Asalkan jangan melebihi 15 hari. Maka itu dia kata nifas. Jadi nifas itu dikira sama ada janin yang keluar itu seketul darah, seketul daging, bayi yang belum cukup sifat, bayi yang cukup sifat mati, bayi yang cukup sifat hidup. Maknanya apa? Keguguran dan bersalin. Diikuti selepas itu adalah nifas. Jadi kat sini jelas ya sayang, adik-adik manis. Jadi
tak payah tanya lagi lah lain kali. Kalau ustazah, saya ni didapati mengandung tapi belum ada confirm doktor. Yalah, biasa kan jumpa doktor dah 3 bulan nak pergi klinik ke apa. Tapi saya tak datang period 2 minggu, saya pun beli alat di farmasi. Saya semak memang positif. Maknanya saya dah mengandung. Jadi 3 minggu atau dekat 4 minggu saya keguguran. Darah aja keluar seketul darah ke apa. Jadi adakah itu nak dikira haid atau nifas? Sebab bukannya daging, darah, seketul darah. Tapi setelah saya memang confirm saya mengandung. Syarat mesti confirm mengandung yang. Jadi dah confirm mengandung ya. Jadi nifas ya adik-adik manis. Bukan lagi haid, nifas. Jadi saya ulang balik, nifas itu keluar darah selepas janin keluar. Sama ada seketul darah, seketul daging, bayi yang belum cukup sifat, bayi dah cukup sifat mati, bayi yang cukup sifat hidup. 5 kategori. Maka itu nifas. Jadi nifas ni tempoh dia macam mana yang selakzah. Selakzah ni makna sesaat. Bayi keluar darah, terus berhenti. Itu dikira nifas. Sehingga 60 hari, 60 malam. Sehingga yang bukan compulsory 60 hari, 60 malam. Bukan. Jangan, please don't misunderstand. Jangan salah faham. Jangan tunggu kata, maksimum nifas 60 hari. Tunggu. Kata Jawanya dikenteni. Dikenteni sampai 60 hari baru nak mandi. Ataupun kalau orang yang pantang, dikenteni sampai 40 hari. Kata bidan ke, 40 hari dah lepas pantang. Barulah mandi. Ya? Adik-adik manis, jangan salah faham lain kali. Kalau berhenti nifas tu, darah tu keluar katakan baru 18 hari. Dah berhenti. Cek, memang tak ada. Nakok, mandi. Jangan tunggu 40 hari yang. Jangan kata, saya 26 hari dah berhenti dah. Kadang saya 30 hari dah berhenti dah. Saya 15 hari dah berhenti dah. Atau saya 35 hari dah berhenti dah. Saya tak mandi. Kenapa? Belum habis pantang. Kena cukupkan nak 40 hari. Itu pantang orang Melayu yang. Bukan pantang fake. Dari segi syariat, walaupun baru 5 hari, tapi darah nifasnya dah berhenti, maka wajib mandi dan solat. Tengok tadi dia punya hukum dia satu lakzah. Keluar bayi, keluar nifas, lepas tu stop. Satu lakzah tu 1 minit je yang. Ada tak orang macam tu? Ada. Tapi itu hukum tu datang daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah. Sebab tu Az-Zahrah tu dia panggil suci. Suci daripada haid dan nifas Fatimah tu. Sebab tu Sayyidah Fatimah tu dipanggil perempuan surga. Ya? Macam tu. Jadi untuk nifas itulah tempohnya. Jadi kena ingat, bila dia nifas ni saya terangkan 3 hukum. Saya ulang balik. Ini insya-Allah ni dah clear lain. Yang mana tadi clear dengar lagi ya. Jangan jemu, mudah-mudahan terus meresap di dalam jiwa. Jadi nifas ni ada 3 hukumnya. Yang pertama, ya, selakzah. Yang kedua, maksimum 60 hari. Yang ketiga, ikutlah berapa dia keluar. Jadi katakan, dalam nifas ni pun dia ada kategori-kategori dia. Pertama, ya, katakan adik-adik melahirkan. Selepas melahirkan, diikuti turunnya darah. Maka itu dipanggil darah nifas. Jadi, kita kan ada belajar bab mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Mandi wajib kerana melahirkan. Kenapa melahirkan kena mandi wajib? Sebab itu ada hukum dia. Ada hukum dia. Sebenarnya dia kata melahirkan itu adalah hasil pertembungan mani. Mani lelaki dengan mani perempuan bertembung. Maka terbentuk janin. Jadi bila keluar itu dianggap macam keluar mani.
Jadi sebab itu wajib mandi. Tu nanti belajar bab lain lah yang. Cuma kat sini saya nak bagi. Macam saya kata dalam ini saya cuma bagi bunga-bunga. Putik, buah ada bab khusus. Macam juga bab nifas, haid, istiadah ini pun bunga saja saya bagi. Untuk putik dan buah ada bab khusus. Bab khusus, bab besar, iaitu tajuk dia haid, nifas dan istiadah. Yang ini haid, nifas dan istiadah hanya bahagian daripada taharah. Tu ya, kena fahamlah kat sini. Jadi kalau perempuan itu melahirkan diikuti turun darah nifas, maka automatically mandi wiladah terbatal. Sebab mandi wiladah tadi hanya untuk perempuan-perempuan yang selepas melahirkan sehingga mencapai waktu solat selepas itu. Maka dia wajib. Contoh, dia bersalin pukul 2.30 petang. Jadi waktu solat selepas itu bila? Waktu asar. Sekiranya selepas dia bersalin 2.30 petang sehingga mencapai waktu asar, darah nifas tidak turun lagi, maka dia wajib mandi wiladah untuk membolehkan dia solat asar. Tapi kalau dia bersalin 2.30 petang, turun darah nifas lambat, katakan 3.30 baru turun. Asar pukul 4 contoh, maka dia dah terbatal mandi wiladah dia kerana dia dalam keadaan haid. Jadi kena ingat ya, fahamkan betul-betul. Sesiapa yang mandi wiladah dalam keadaan dia berhadas besar, iaitu dalam keadaan nifas, hukumnya haram. Ya, bukan makruh, haram. Jadi kena tahu ya sayang. Ambil konsep biar tahu, jangan keliru. Jadi mandi wiladah hanya contoh macam ni. Ini pengalaman saya sendirilah, saya cerita. Saya anak kelima, saya kena caesar. Kena operation. Sebab big baby, saya kena kencing manis. So, itulah pengalaman saya. Saya bersalin, operate kan. Jadi doktor dah ambil tau darah-darah nifas yang dalam rahim kita tu. Dia keluarkan bayi sebelum dia jahit, dia kaut semua keluar. Saya 3 hari tau tak datang nifas. Saya pun cakap dengan suami, agak-agak dah tua, masa tu umur pun dah 40 tahun kan. Agak-agak dah tua, bersalin tak keluar nifas. Rupanya bila saya tanya dengan kawan nurse saya, doktor dah kaut. Jadi masa dia keluarkan budak tu, kan nampak darah bertakung dalam rahim, dia dah kaut, bersihkan. Jadi lambatlah. Sebab itu kalau orang yang bersalin biasa tu, normally tak lama lepas tu turun haid, turun nifas. Jadi kalau kes begitu, maka saya beranak siap operation pukul 11. Maka sampai pukul 1 waktu zuhur, walaupun masa tu tengah operation, sadar tak sadar, balik, maka sampai nak masuk waktu asar, kenalah mandi wiladah. Kalau mampu bangun, kalau sehat, kalau apa, mandi wiladah. Kerana nak solat zuhur. Tapi kalau tak mampu, mudarat dah katakan dengan operate yang sangat teruk ke apa, tengok keadaan macam mana, didapatkan seorang doktor yang amanah, iaitu doktor Islam, mengatakan dia ni langsung tak boleh bergerak, langsung tak boleh kena air, langsung tak boleh apa ni, mudarat. Maka boleh bertayamum. Bertayamum untuk menggantikan mandi wiladah untuk solat. Tapi nanti tayamum ini dia kena ganti ya. Kalau untuk mandi wajib, katakan hari kedua ataupun petang malam tu dah boleh. Kata doktor tak mudarat, untuk nak mandi apa? Maka mandi. Mandi wiladah. Sebab operate tu kan perut terbelah apa semua kan. Jadi kalau mula-mula tak boleh mandilah. Sebab macam tu boleh, memang ada hukum dia. Tu kita belajar bab lain lah nanti. Jadi selepas itu apabila telah boleh mandi, kena mandi balik semula. Mandi tu. Ya, jadi masa tu semayang. Semayang 3 hari yang tak datang period itu pasal kita kena semayang macam biasa. Walaupun kalau orang datang dia pelik lah. Baru bersalin. Atau kalau nurse pun dekat dekat ward kan, orang bersalin kan 5 hari baru boleh balik kan.
dekat ward. Kita semayang duduk. Pelik mereka. Mereka kata, baru lepas bersalin, boleh solat ke? Habis saya jawablah, darah tak turun. Darah tak turun. Maka wajib solat. Tak boleh mandi dalam keadaan operation kan, katakan ni belah nanti mudarat. Maka tayamum. Nampak? Tapi lepas itu, hari yang keempat baru turun darah. Maka hari yang keempat tu barulah dipanggil nifas. Maka kita tak solat. Nampak ya? Tetapi nak dikira 60 hari itu bukan daripada hari yang keempat turun darah. Tidak. 60 hari itu tempoh maksimum nifas dikira dari hari pertama operation. Hari pertama budak keluar. Ya? Jadi jangan salah kira. Dekat sini pun jangan confuse. Nanti ada orang dia kira tempoh 60 hari daripada keluar darah. Bukan daripada keluar baby. Maknanya 60 hari bermula daripada keluar baby. Walaupun 5 hari tak turun nifas, tak boleh kira hari yang ke-6 baru 60 hari yang pertama. Tak boleh. Nanti kalau hari yang ke-6, macam saya tadi, hari yang ke-4 baru turun darah, maka kita kira hari yang ke-4 sebagai hari pertama. Jadi nanti kalau maksimum keluar 60 hari, dah 64 hari sebenarnya. Dah istiadah. Nampak tak? Sebab tu kena jelas kat sini macam mana. Jadi macam tu ya. Jadi bagi sesiapa, ya, adik-adik manis saya yang telah terkeliru, ya, daripada pengiraan nifas yang kata ikut tempoh berpantang 40 hari tapi dia dah kering 30 hari, qada balik yang ni. Kalau ustazah macam mana nak qada? Semalam baru lepas belajar. Siapa-siapa yang ikut live Ustaz Fahmi. Maka kalau tak ada, pergilah tengok rakaman dia. Kena kira balik yang berapa yang kena kira. Kalau masa ni kita ingat kita kita ingat kita tak ada hutang. Dah belajar ni saya ajar, kalau ada hutang kena kira. Begitu juga kalau yang waktu haid, bersihnya waktu asar. Kita solat asar aja, zuhur kita tak qada, kita tak solat. Hari ni dah tahu. Jadi kena ingat-ingatkanlah. Jadi itu yang kena bayar balik. Bayar balik solat zuhur, bayar balik solat maghrib. Pasal berhentinya isyak, qada isyak aja, maghrib tak qada. Dia kena macam tu ya. Jadi kalau nak nanti kena ada belajar bab tu lah. Bab pengkhususan. Okey. Jadi itu mengenai haid dan nifas dah habis. Sekarang saya nak terang bab istiadah. Ini pun bunga-bunga dia saja yang. Kalau bab istiadah ni, kalau nak diterangkan 3 tahun yang. Bukan 3 jam, 3 tahun. Dan bab istiadah ini adalah bab yang paling susah dalam bab pada saya lah, bab fiqh. Tak tahulah pada orang lain. Sebab tu ya, ramai kadang-kadang ustaz dan ustazah sendiri tak mahir bab ni. Sebab sebenarnya bab ini adalah bab yang paling susah antara banyak-banyak bab. Bab istiadah. Ya, bab haid, nifas dan istiadah. Kalau siapa yang tak kena istiadah, haid dan nifas yang ikut gap dia, ikut sampai waktu dia, no problem. Tapi kalau lebih, katakan lebih 15 hari, lebih 60 hari, tu big problem kalau tak ada ilmu. Memang payah. Okey. Jadi, apa itu istiadah? Istiadah itu adalah darah penyakit. Ia keluar dari mulut rahim. Kalau nifas, kalau haid dia keluar daripada pangkal rahim, maka istiadah dia keluar daripada mulut rahim. Ya. Dan dia keluar, tadi yang haid terlupa. Saya ada satu yang saya kena ingat, yang tempoh darahnya tu keluar waktu-waktu tertentu. Ada waktunya lah. Tadi tu tempoh lah. Tempoh 24 jam sehingga 15 hari itu. Maka kat situ in bracket dalam tempoh yang tertentu sahaja. Tapi istiadah ini orang putih cakap anytime. Dia boleh keluar anytime. Saya dapat ada satu masalah, anak murid saya, dia istiadah 4 bulan yang Tapi masa tu dia tak ada ilmu, boleh cakap macam ni. Saya untung.
Saya 4 bulan period, 4 bulan bersih. Maka masa 4 bulan turun darah tu buat apa? Tak solat lah. Period. Mana boleh solat? Salah yang itu kalau 4 bulan period, bukannya head. Kalau nak panggil period, panggillah. Tapi panggil period turun darah sahaja. Bukan head, tapi istiadah. Tapi dalam 4 bulan tu ada head? Ada. Macam mana nak kira? Termasuk hukum perempuan yang mustahdah. Kita panggil perempuan yang beristiadah. Maka kita kembalikan kepada 7 hukum. Dan ada juga yang sebelum ni saya dah jawab. Satu hukum iaitu penyempurnaan suci bagi 2 masalah. Jadi dalam bab ini memang saya tak boleh nak terangkan 7 hukum mustahdah. Memang tak dan. Cuma kena tahu, kena kenal haid macam mana. Bila kata haid, jangan lebih 15 hari. Berhenti macam mana, darah macam mana. Jadi kalau hari ke-16, jangan assume tolak 15 hari haid, hari ke-16 baru istiadah. Salah. Bila dia kata 16 hari, kita kena tengok kes buka. Macam kata orang kena bicara. Buka kes, kena siasat dari mula. Lagi satu saya lupa nak cakap. Tolong catatkan time keluar haid itu ikut jam dan minit. Contoh, kita nak dapat 24 jam kan? Sekarang pukul 3 Okey, sekarang pukul 3:20 minit. 3:20 minit kena tulis. Turun darah 3:20 minit petang. Kena tulis. Kenapa? Kalau dia berterusan turun, berhenti 3:20 minit atau lebih, maka itu haid. Katakan orang yang nak menopause kadang-kadang hormon dia biol sikit. Katakan dia keluar darah 3:20 minit, tapi besok dia berhenti pukul 3. Belum cukup 24 jam yang. Baru 23 jam lebih, maka itu bukan haid. Nak solat, boleh. Tak apa, kalau baru pertama kali, biasanya kita kata tak apa, dia berhenti pukul 3. Mungkin nanti dia, kita check lah kok. Tak apa, kita mandi, kita solat. Tapi kita kata mungkin tu haid, jadi kita tak qada lah. Yang kita kalau 3:50 ni, yang kita akan tinggal asar, maghrib, isyak, subuh. Besok 4 kita tak qada lah. Pasal kita ingat, tak apa, bersih, kita mandi. Tapi kita kata ni haid. Tapi lepas itu kita tunggulah sampai 10 hari, 15 hari. Tak ada. Itu je lah keluar tadi. 23 jam setengah. Itu je lah keluar. Maka kita kena qada solat asar, maghrib, isyak, subuh yang kita tinggalkan. Tapi tak dosa. Pasal mula-mula kita assume dia haid. Tapi rupanya dia keluar 23 jam setengah. Maka itu istiadah. Nampak tak? Tapi kalau kita tak ambil time, minit dan jam, kita kata semalam kita katalah kita berhenti haid pukul 3. Semalam aku datang bulan pukul berapa Ingat-ingat lepas solat zuhur, lepas makan tengah hari, lepas kata Jawanya melek-melek, rehat-rehat, tiba-tiba keluar darah, tak tengok jam. 3 katnya lah. Kalau 3 agak-agak lah pukul 3. Sekarang ni berhenti pukul 3. Anggaplah 24 jam haid. Rupanya belum ngam 24 jam, baru 23 jam setengah. Nampak? Sebab itu penting kena tulis record, buat satu buku record. Minit dan jam. Saat tak payahlah. Minit dan jam. Maknanya tulis kat buku. Beli satu buku exercise. Tulis. Hari ini, berapa hari bulan Hari Senin. Berapa hari bulan saya pun tak check hari bulan. Duduk kat rumah kan tak tengok hari bulan. Yang ingat bulan 1 je lah. 1 2021 darah keluar pukul 3:20 minit. Tulis. Macam tu yang. Kalau dia nak keluar berhari-hari pun, ni kan kita belajar bab istiadah. Kalau dia belum cukup 24 jam, 23 jam setengah dia dah berhenti, lepas tu dia tak keluar lagi, maka itu adalah istiadah. Kena ganti solat yang ketinggal. Ataupun
orang nak menopause, saya cerita pengalaman saya lah. Senang pengalaman orang lain. Sekarang nanti Ustazah ni pandai-pandai reka cerita. Saya cerita. Nak menopause memang ada biol sikit. Datang bulan merencet-rencet tau. Hari pertama dia keluar sikit. Dia dah lah sakit perut memang satu pasal lah. Keluar tengok 3 jam. Kita cek Patra. 1 jam. Dah jadi 4 jam lah. Kita rekod 4 jam. Lepas tu tak ada. Patra tu lama-lama tak ada. Kita cek bersih. Nakok. Mandi. Solat. Dah solat solat 2 hari. 2 hari solat semualah. Masa tu maaf cakap ya. Kalau suami ajak jimat boleh? Jimat. Tak apa. Ini saya cerita bab hukum, bukan nak mencarut ya. Bukan nak melucah. Boleh. Lepas tu, dah 2 hari, dah sembahyang ya. Katakan dah mengaji, dah bersama suami. Tutup hari yang ketiga, keluar balik. Keluar, kita stop lagi lah. Keluar, kita pun kira time. Dia keluar rupanya 2 jam je. Hari yang tadi 3 hari hari pertama keluar 2 jam. Keluar 2 jam. Lepas tu berhenti. Keluar. Kita ni mandi lagi sekali bila-bila sampai 15 hari yang hari ke-14 baru dia berhenti. Hari 14 berhenti. Bila kita baca catatan yang keluar termasuk Patra, tak ada 24 jam ya. Walaupun dia keluar 14 hari darah, berhenti, keluar, take time 14 days. Tapi bila kita totalkan darah yang keluar termasuk Patra, only 20 hours. Cuma ada 20 jam. Maknanya apa? 14 hari totally bukan haid, tetapi istiadah. Jadi kena kira lah. Berapa hari yang kita tadi datang darah yang kita tak solat? Tak dosa, tapi kena qada. Pasal rupa-rupanya walaupun 14 hari kita keluar darah, tapi rupanya bukan haid, istiadah. Kenapa? Kita totalkan daripada hari pertama keluar darah, dia stop on, senang cakap, on off. Sehingga 14 hari, bila kita totalkan darah yang on, yang keluar termasuk Patra, cuma ada 20 jam. You see? So, itu bukan haid, tetapi istiadah. Banyak kan bila saya terangkan ini, semua tepuk dahi. Alah, you ke? Dia macam tak percayalah pula. Ya ke? 14 hari tu keluar darah. Macam mana pula kata istiadah? Kata istiadah 24 jam. Kurang 24 jam. Ini 14 hari. Yes, 14 hari. Darah yang keluar. Kira darah yang betul-betul keluar. Yang mengalir keluar dan yang dalam salur. Fatrah. Dia nak menopause, dia biol, keluar 1 hari 1 malam 3 jam je. Tak ada, berhenti. Kita pun mandi lah wajib. Lokus kepala, semayang. Nanti 2 hari keluar lagi. Berhenti lagi. Sebab itu wajib yang catat tu, time keluar. Jangan tak catat. Ini bahayanya kalau tak catat. Kita agak-agak haid, rupanya istiadah. Nampak tak? Jadi bagi yang dah terlepas, kata Jawanya dieling-eling ke, diingat-ingatkan. Kalau dapat, maka kira balik berapa hutang yang perlu dibayar. Kalau dah tak dapat, tobatlah dengan Allah. Cakap, Ya Allah, aku bertobat atas kejahilan aku. Aku pun tak tahu, Ya Allah, kalau 14 hari tu aku memang 100% aku assume itu haid. Rupanya baru hari ni aku tahu itu istiadah. Macam mana nak kira? Aku pun pening, tak tahu. Sebab tak rekod 14 hari tu kita tak rekod darah yang keluar dengan Patra. Kita kata, ya, kalau macam gitu, cukup tak darah saya keluar 24 jam? Jadi, seminimum haid, darah yang keluar mesti 24 jam. Sama ada directly, 1 hari 1 malam 24 jam, ataupun dalam tempoh 15 hari. Katakan ya,
adik-adik yang manis, ya, anak-anak yang manis keluar darah, hari pertama 5 jam. Lepas tu tak keluar darah. Termasuk Patra catat. Hari kedua, biasanya macam pengalaman saya, hari kedua memang banyaklah lebat. Katakan hari kedua keluar 15 jam. Hari pertama 5 jam, hari kedua 15 jam, baru 20 jam. Catat lagi time hari yang ketiga. Katakan hari ketiga keluar 6 jam. Jadi 5 jam campur 20 jam, 5 jam campur 15 jam, 20 jam. Hari ketiga 6 jam, 26 jam. Yes. Dah ada lebih 24 jam keluar darah. Dah 26 jam. Hari yang lepas itu, hari keempat, kelima tak payah catat lagi. Tak payah catat lagi keluar darah tu berapa jam. Sebab kita dah cukup 24 jam. Malah lebih dah 26 jam. Jadi kalau macam itu, walaupun dia keluar 6 hari, tapi dah lebih 24 jam waktu darah yang keluar, confirm itu semua head. Jelas ya? Jadi biasanya berlaku pada adik-adik manis, orang yang nak menopause. Mungkin adik-adik manis belum ada experience nak menopause. Kadang-kadang orang nak menopause ni kena yang banyak, dia banyak. Turun darah sampai pucat muka. Non-stop. Satu hari, berlambat-lambat darah keluar. Hari kedua, berlambat-lambat darah keluar. Hari ketiga, berlambat-lambat darah keluar. Tak apa, itu pun head semua. Cuma, kadang-kadang terlampau banyak darah keluar, macam sampai kurang darah. Sebab itu saya kata, orang menopause ni, dia punya, hormon dia dah biol sikit. Kadang-kadang terlampau banyak keluar, kadang-kadang tak keluar sikit-sikit. Depend. Kalau keluar sikit-sikit, tak cukup 24 jam, semua sekali kita totalkan darah tu, istiadah. Jadi tu kena ingat. Jadi dia kata apa? Biasanya darah istiadah berwarna merah, cair dan berkilauan. Bau dia tak ada bau sangat, dia tak bau, dia cuma bau darah. Bau darah ni hanyir-hanyir, dia tak busuk. Lepas tu dia kata, hukum dia macam orang daimul hadas apabila dia nak berwuduk. Tu kita kena belajar. Bab sebelum ini, bab wuduk saya dah hajarlah macam mana orang yang daimul hadas. Ya? Jadi ia berkaitan hukum yang pertama, ya, untuk orang istiadah. Jadi dah kenal, ya. Ya, sayang semua dalam yang melihat saya live sekarang, dah kenal, ya, sayang, mana yang haid, mana yang nifas, mana yang istiadah. Jadi cuma mungkin keliru ustazah bab istiadah, tak apa, nanti kita belajar bab lain, bab khusus tentang haid, nifas dan istiadah sebagai saya tajukkan di bab besar. Okey, orang yang istiadah apa yang dia buat? Pertama, ia tidak menghalang melakukan semua ibadah. Solat, puasa, haji, umrah, semua. Cuma make sure darah tidak menitis. Bagaimana cara dia? Sebelum melakukan sesuatu ibadah, diwajibkan, ya, berwuduk, tetapi tidak diwajibkan mandi. Tak wajib mandi, tapi wajib wuduk. Sebelum wuduk, make sure waktu dah masuk. Kalau nak solat lah. Tapi kalau nak solat duha, tak apa. Waktu solat duha lah. Kalau nak mengaji, tak apa. Nak tawaf, tak apa. Nak solat sujud tilawah, tak apa. Cuma yang nak solat fardu, make sure dah yakin masuk waktu. Selepas masuk waktu, apa perlu buat? Basuh, bersih-bersih bahagian parash. Selepas itu sumbat. Sumbat, ya, lubang tu sumbat. Lepas itu tampal. Dengan sumbat, dengan tompong, tampal dengan kotek. Lepas tu pakai seluar ketat-ketat supaya dia tak bergerak. Supaya kotek tu tak bergerak. Selepas itu baru berwuduk. Lepas berwuduk, jangan pandang kanan kiri. Tak ada bual, tak ada cakap, tak ada makan. Direct terus pergi solat. Ya? Jangan terhenti. Dia mesti mualat. Bersambung. Macam tu. Jadi dia kata, berhati-hati taharah maknanya secepat mungkin. Jadi orang ini dia panggil orang yang daimul hadas. Dia ada beza. Jadi dia kata, jangan kata yang macam contoh tadi 4 bulan. Dia kata saya 4 bulan relax. Ustazah tak semayang. 4 bulan tak turun darah, saya semayang je 4 bulan. Tak ada cuti. Tak boleh. Bukan macam tu. Maaf ya, saya minum air sekejap. Tekak sakit.
Jadi dia bukan macam tu. Ya, jadi orang istiadah ini orang yang suci daripada hadas besar. Jadi dia cuma dipanggil orang yang berpenyakit. Dia kena solat. Ya, cuma dia nak solat, kena sumbat. Sumbat, tampal, baru boleh solat. Jadi tak wajib mandi wajib ya, dia cuma wajib membersihkan, lepas itu berwuduk. Jadi solat dia macam mana, wuduk dia macam mana? Satu wuduk untuk satu fardu solat dan beberapa solat sunat. Okey. Jadi problem dia kat sini, kalau saya nak berjemaah kat rumah katalah dengan suami ke dengan suami kat masjid dengan anak lah katakan. Saya nak berjemaah dengan anak. Jadi ustazah, bilik air ada satu. Kalau saya cuci bersih, saya ambil wuduk, lepas tu baru anak saya masuk dalam bilik air ambil wuduk. Jadi saya sembahyang sunat qabliyah dulu. Sampai sembahyang sunat qabliyah, anak saya baru nak pakai telekung. Tak apa lagi kata orang. Kena tunggulah. Kata ustazah tak boleh, kena mualat, tak boleh putus, nanti kena buat semula. Tak apa. Kalau yang dikira tidak putus, tetap mualat, iaitu untuk melakukan solat sunat. Macam katakan kalau kat masjid, tahiyatul masjid lah. Ataupun solat sunat kat rumah tu qabliyah. Solat sunat sebelum solat fardu. Ataupun mualat tu tidak putus, kita kan orang perempuan. Ambil wuduk kan takkan nak pakai telekung. Jadi ambil wuduk memanglah nampak rambut, nampak apa semua. Lepas tu kita nak menutup aurat. Contoh nak pakai telekung, itu tak dikira putus. Tak dikira putus, lakukan solat sunat. Tak dikira putus, menunggu untuk niat berjemaah. Tak dikira putus. Tapi kalau lepas ambil wuduk, laparlah pula, auslah pula, pergi dapur minum air. Jadi itu dikira putus. Jelas Bila putus macam mana? Kena ulang balik, cabut balik, cuci balik, tampal yang baru, sumbat yang baru. Lepas tu pakai seluar balik. Lepas tu pakai seluar mungkin boleh seluar dalam yang lama sebab dah tampal tu dia tak kotor lah. Jadi ambil wuduk balik. Nampak? Dia tak boleh. Satu wuduk untuk satu solat. Fardu. Tak boleh katakan kita buat solat zuhur. Lepas tu kita duduk zikir, ngaji, semayang, zikir, mengaji kan. Lepas tu masuk asar, kita terus solat asar. Tak boleh. Kena ambil yang baru. Dia satu wuduk untuk satu solat fardu. Okey. Jadi kat sini, yang keenam ni, ni yang payah sikit. Jadi, dia kata kat sini untuk orang yang istiadah. Apabila darah terputus semasa wuduk. Masa wuduk, darah tak keluar. Dia istiadah ni, kan, dia tak mestinya 24 jam kan darah keluar. Cuma dia keluar setiap hari, tetapi ada masa keluar, ada masa berhenti lah kan. Jadi katakan dia berwuduk, masa tu masa darah tak keluar. Katakan dia nak berwuduk solat zuhur. Dia darah keluar katakan pukul 11. Lepas tu pukul 12 darah tak keluar, pukul 1 darah tak keluar. Lepas tu zuhur katakan satu suku, darah tak keluar. Jadi tak apalah darah tak keluar pun, dia kena juga ambil cuci bersih, dia kena juga ambil langkah berhati-hati, dia kena juga sumbat, tampal dan ambil wuduk. Jadi dia kata, kalau dia kata macam ni, jika terputus darah itu selepas selesai solat, maka solatnya sah. Jadi dia kata solat sempurna, maka wajib menghilangkan darah dan berwuduk semula, kemudian mengerjakan solat. Jadi kat sini yang, ini memang apa yang nak cakap, ujian. Ni saya memang tabik spring lah. Tabik macam ni. Bagi orang istiadah yang sabar dalam mengerjakan ibadah solat, memang saya tabik. Sebenarnya sangat berat. Sangat berat yang. Macam mana berat? Dengar baik-baik ya. Dia berhenti. Darah dia dah berhenti. Kan kata contoh darah tu masa tu kan ada on off, berhenti. Dia pun
cuci-cuci, dia sebagai persediaan, dia sumbat, tampal. Lepas tu, dia pun nak solat. Sedang dia solat, darah dia terasa keluar. Batal yang. Nampak? Batal wuduk dia. Apa dia perlu buat? Dia kena berhentikan solat dia. Dia kena pergi bilik air. Dia kena cuci. Dia sombat. Baru dia mula sembahyang. Tapi, nampak? Tu yang kadang-kadang saya takut awak confuse. Tapi tengok macam ni. Itu kalau dia kering. Jadi kalau orang istiadah ni, kalau darah tak keluar, dia cuma langkah berhati-hati, dia sumbat, dia wuduk, dia sumbat tampal, dia cepat-cepat solat. Sampai dia habis solat, darah tak keluar. Maka sahlah solatnya. Tetapi kalau dia masa dia berwuduk tadi, darah tak ada, tiba-tiba tengah solat, darah keluar, batal. Dia kena ulang semula. Dia kena ulang semula dalam keadaan berdarah. Dengar. Katakan sekarang dia dalam keadaan darah keluar. Dia nak solat. Sebab tengok-tengok pun nak tunggu darah kering pun pengalaman dia 2-3 jam. Nanti habis waktu. Maka dia, apa dia buat? Dia cepat-cepat cuci, cepat-cepat sumbat, cepat-cepat tampar, pakai seluar dalam, lepas tu dia ambil wuduk. Darah sentiasa keluar. Nampak? Darah sentiasa keluar. Maka dia solat. Dalam keadaan solat, darah dia keluar aja sebab dari asalnya tadi masa dia berwuduk memang darah dah keluar, tak batal. Nampak tak? Faham tak? Jadi kalau masa dia berwuduk, darah tak keluar, dia solat, darah keluar, batal. Tapi kalau masa dia berwuduk, darah keluar dan sentiasa mengalir sampai dia habis solat, sah. Habis kalau darah berhenti tengah-tengah solat, dia keluar, masa dia ambil wuduk, darah keluar. Lepas tu tengah-tengah solat berhenti. Macam mana? Kat sini saya baca ya. Dengar. Jika terputus darah itu selepas selesai solat, maka solatnya sah. Itu yang saya dah terangkan. Tetapi wuduknya batal dan tidak boleh solat sunat. Nampak? Tetapi jika terputus darah itu di tengah-tengah solat, maka batal solat dan wuduknya. Nampak tak yang? Susah tau. Jadi, katakan, kalau dia berwuduk dalam keadaan darah keluar, dia terus solat, sampai habis solat, darahnya pun sentiasa ada aja, tak apa, boleh terus. Tapi, dia kata, kalau darah itu putus di tengah-tengah solat, dia keluar, darah tengah-tengah solat adalah berhenti. Maka batal solat itu dan wuduknya. Nampak tak? Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang, dia kata, dia tunggu bila? Tunggu darah berhenti. Cepat-cepat solat, sampai dia beri salam, darah nak keluar, alhamdulillah, selesai, aku dah buat. Nampak? Walaupun istiadah, dia kena macam tu. Jadi dia kata, kalau darah tu sentiasa keluar, habis solat dia berhenti. Darah masa dia berwuduk, darah keluar. Sumbat, sampai dia solat pun darah masih keluar. Dan darah itu berhenti selepas dia selesai solat. Maka, solat tadi sah, tapi dia dah batal. Tak boleh solat sunat. Nampak? Jadi macam ni, senang ceritanya macam ni lah. Kalau nak faham, kalau masa kita berwuduk itu darah tak keluar, maka sampai kita solat darah pun tak keluar, maka boleh kita continue dengan solat sunat. Maka solat kita sah. Tapi kalau kita berwuduk, darah sedang keluar, kita solat pun darah keluar, sampai kita habis solat, darah masih keluar, maka kita boleh solat sunat. Dia tak batal. Tapi kalau kita berwuduk, darah keluar, lepas itu kita sampai beri salam, darahnya pun berhenti, maka dah batal wuduknya, tak boleh solat sunat, tapi solat fardu tadi diterima. Tapi kalau kita berwuduk, darah keluar, setengah-tengah solat, pertengahan solat, darah berhenti,
batal wuduknya. Batal solatnya, kena ulang semula. Jadi ni kalau nak faham memang kena datang jumpa bertelaki. Memang kalau macam ni kadang-kadang tak boleh nak faham. Jadi benda ni memang agak keliru lah. Kalau dalam sekali lalu tu memang tak ni. Jadi dia kata, okey. Jadi saya sebab ada banyak soalan, jadi saya harap untuk haid, istiadah dan nifas saya dah habis menerangkan yang. Jadi untuk minggu depan insya-Allah kita masuk bab 9. Bab apa ni? Berapa? Mandi wajib. Jadi saya nak menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Saya ulang balik soalan semalam dan juga soalan hari ini. Okey. Nakok khairatih. Nakok itu apa, Ustazah? Jadi nakok itu macam saya kata suci bersih. Tak keluar darah, hajah ambil kain putih atau kapas putih atau cotton bud, masuk dalam salur farad, korek-korek sikit, cabut keluar tengok. Kalau clear, langsung tak ada walaupun sebenang sebenang atau setali warna hijau, kuning ke keruh, bersih macam ingos yang cair ataupun langsung tak ada apa-apa, itu dia panggil nakok. Nakok tu bersih lah, maka wajib mandi. Patrah tu dalam saluran paras bila kita korek masih ada, walaupun sedikit seperti satu garisan benang. Apa itu nakok? Okey. Ni dah ada yang tolong jawabkan. Alhamdulillah. Haid ada 4. Okey. Kalau nak tahu berhenti darah haid atau tidak, kena tunggu 24 jam. Cukup ke? Betul. Okey. Kalau baru Zainal. Kalau baru tahu macam mana nak anggar, itu nakok. Not this time, catat pening. Itulah kalau baru belajar, baru nak tahu memang pening. Jadi nak tahu nakok, wajib masukkan kain putih atau kapas atau cotton bud dalam saluran paras. Lepas tu kita korek-korek sikit, cabut, tengok adakah masih ada tanda keruh atau tanda darah. Kalau ada, maknanya itu patrah. Syekh Murtada Al-Atas. Untuk pengetahuan, saya ni dah 4 kali admin, kita nak buat bengkel khas mengenai fiqh darah atau fiqh an-nisa. Bab haid, nifas dan istiadah ada 3 bahagian. Maknanya 1 kali bengkel 1 bahagian, 3 kali bengkel 3 bahagian. Sebab admin kata kalau nak buat straight 2 hari 2 malam, dah tua-tua ni ustazah, dia kata dah full memory, tak boleh nak delete lagi. Dia kata nanti putus urat. Jadi dia kata alon-alon kata Jawanya. Jadi saya memang dah siap nak buat, tetapi asyik tertunda disebabkan PKP ni. Jadi itu semua perancangan Allah, kita tak tahu lagi. Jadi bila PKP ni dibubarkan maka saya dah cakap dengan admin, bagi tahu dengan yang dah register untuk nak masuk bengkel, kalau dia kata PKP je dah finish already, cepat-cepat buat bengkel, jangan ambil masa lagi. Sebab benda dah ready lama, dah ready je, kita nak on aja. Jangan tunggu minggu depan.
Kalau minggu ni kata buka PKP, kita terus buat. Sebab kita takut tunda minggu depan, sambung balik PKP. Tak jadi lagi nanti. Sebab saya tengok memang, kalau bagi orang asas, memang pening. Memang sangat pening. Ya. Nur Jaya Zainal, tutup ketat-ketat dengan pad atau panty. Tak boleh. Dia kena sumbat. Kalau yang darah banyak keluar, untuk orang yang istiadah wajib sumbat. Ni Nur Jaya punya jawapan. Kalau dia kat satu wuduk untuk satu solat fardu dan beberapa sunat. Kalau pergi umrah macam mana? Kalau pergi umrah, tu saya kata dugaan yang hebat bagi orang istiadah. Pasal kalau dia buat umrah, dia tawaf tu tawaf wajib. Tawaf umrah tu wajib. Dia sama hukum macam solat fardu. Maka selepas dia tawaf umrah, azan zuhur atau azan asar, dia tak boleh berhenti solat zuhur. Dia tak boleh berhenti solat asar. No. Dia kena keluar, masuk bilik air, kena cuci, kena sumbat, kena tampal, ambil wuduk, baru dia boleh solat zuhur. Sebab tawaf fardu, umrah itu fardu, maka selesai je tawaf, batal wuduk dia. Kalau dia tengah tawaf 4 pusing, azan asar, kan diwajibkan dia berhenti, maka dia kena berhenti. Lepas itu, dia nak solat zuhur, tak boleh. Sebab tadi dia dah melakukan tawaf wajib 4. Dia nak solat zuhur wajib, tak boleh. Kalau dia terpaksa kena halang, dia diam je lah kat situ. Bila habis orang boleh keluar untuk nak solat ataupun masa azan zuhur kan dihalang, atau azan zuhur dihalang, waktu tu masih boleh kan sunat kan, cepat-cepat keluar, pergi bilik air. Ambil wuduk, solat zuhur. Lepas solat zuhur, tak boleh sambung tawaf. Masuk lagi bilik air. Cuci, bersih, sumbat balik yang baru, tampal balik yang baru, pakai seluar dalam yang lama boleh, asalkan tidak disebari najis. Lepas tu, baru pergi sambung tawaf yang ke-5, ke-6, ke-7. Macam tu. Untuk head, boleh baca Quran dalam hati. Zikir boleh. Ini kena tengok rakaman yang dulu ya, yang siapa nama ni? Nora Jana Zainal. Tengok rakaman-rakaman FB Live yang dulu, yang bab head nifas yang awal ada saya menerangkan tentang baca Quran tu macam mana yang boleh. Zikirnya apa ya. Jadi okey, saya nak jawab soalan daripada grup Bidadari Surga. Iaitu soalan pertama, saya ulang baliklah pada Puan Custom, solat sunat tasbih. Dia kata terlupa rakaat. Jadi solat sunat tasbih ni saya assume Hajah Kasum ini bertanya waktu siang. Waktu siang solat sunat tasbihnya 4 rakaat 1 salam. Kalau waktu malam, solat sunat tasbihnya 4 rakaat 2 salam. Maknanya 2 rakaat beri salam, mula balik 2 rakaat 1 salam. Kalau 2 rakaat tu takkan terlupa kot. InsyaAllah ingat kan. Sebab rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau yang terlupa ni biasanya 4 rakaat waktu siang. Jadi ada hadisnya, Nabi berkata, sekiranya kamu lupa rakaat, ambil yang terendah. Maksudnya kalau kita kata 3, 4, 3, 4, 3 ke 4, 3 ke 4, maka ambil 3. Tak boleh ambil 4. Kalau kita assume 1 ke 2, 1 ke 2, maka ambil 1. Tak boleh ambil 2. Ini ada hadisnya. Ya? Jadi, saya ulang sikit. Dalam bab fikih, bab fiqh, kita tak perlu yakin 100%. Masih diterima amalan. Jadi macam tadi kita tak yakinlah 3-4, 3-4. Dalam keadaan ragu. Tapi ragu yang tinggi. Dia kata
Syak, Zan, Waham. Syak 50-50. Zan 75, 35. Yakin 100%. Jadi kalau yakin, kita yakin rakaat 3-4, tu kita tak lupa rakaat lah. Just carry on. Tapi apabila kita ada ragu, maka 3 atau 4, ambil yang terendah 3. Masih sah. Tapi kalau tauhid, akidah, mesti, should be 100% yakin. Kalau kita ada syak, zan, waham, akidah kita totally batal. Jadi dia berbeza. Definitely berbeza antara bab tauhid, akidah dengan bab fiqh. Dalam fiqh, syak, zan masih lagi valid, masih lagi boleh diterima. Tapi bab tauhid, kalau ada syak, zan, waham, tak terima. Hanya satu je yakin. Itu dia punya beza dia. Ya? Jadi yang kedua, selepas sujud terus naik. Lupa duduk antara 2 sujud untuk baca tasbih. Jadi macam ni. Dia kata, lepas sujud terus naik, lupa duduk antara 2 sujud. Okey, saya nak tanya. Duduk antara 2 sujud adalah rukun kan? Rukun fi'li. Sebab lepas sujud pertama, duduk antara 2 sujud. Lepas tu sujud kedua. Jadi kalau lepas sujud terus naik, tak ada duduk antara 2 sujud dan sujud kedua, totally solat itu batal. Sama ada fardu atau sunat. Tapi kat sini ada pula in bracket. Lupa baca tasbih. Jadi kalau lupa baca tasbih, dia kata duduk antara 2 sujud itu maknanya dia salah konsep. Lepas sujud kedua, duduk nak baca tasbih, itu bukan dipanggil duduk antara 2 sujud yang. Itu dia kata duduk sebentar untuk membaca tasbih. Jadi kalau itu dia punya maksud, hajah kasur maksud, maka tidak batal. Tapi dia kata dah terkurang bilangan tasbih, nak buat macam mana? Nak buat macam mana yang? Tak ada hal, jangan bimbang, tak batal pun solat tasbih tu. Dan kat mana nak tampal? Di rakaat terakhir. Ya. Selepas tahiyat akhir, sebelum beri salam, maka kita sebelum beri salam yakinkan kita dah tak cukup bilangan 75 tasbih tu. Kalau kita ragu, kita diam sebentar, agak-agak berapa? Kurang berapa? Katakan tadi hanya pada sujud. Ada kalau siang 3 kali sujud sebelum tahiyat akhir kan? 3 kali tertinggal. 10, 10, 10, 30. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 10, rakaat ketiga 10. Lepas sujud terus naik, lepas sujud terus naik, lepas sujud terus naik. Lupa nak baca tasbih. 30. Jadi selepas fir alamin innaka hamidum majid, jangan beri salam. Baca tasbih tu 30 kali. Nak cukupkan bilangannya. Dah yakin cukup bilangan tasbih dalam solat tasbih, baru kita beri salam. Jelas ya yang? Okey. Jelas ya? Hajah Kasum. Okey, soalan kedua daripada Hajah Rosnah. Okey. Kadang dah putih selepas 7 hari, lepas tu ada pula dia macam mana? Tu on off lah. Jadi ya, kalau saya ikut pada masa, untuk pengetahuan, saya minta ya, admin Hajah Faiza, catat semua ya, kumpulkan soalan-soalan dalam Facebook yang belum sempat saya jawab. Yang saya dah jawab, okey. Yang belum sempat saya jawab, Puan Faizah kumpulkan, nanti WhatsApp kepada saya. Sebab saya diarahkan admin menjawab dulu soalan yang daripada WhatsApp group. Yang daripada Facebook, kalau cukup masa, saya jawab. Kalau tak cukup masa, saya akan jawab minggu depan. Boleh ya yang?
Jadi yang Facebook ni bukan kelas kedua, bukan. Tapi macam ni. Admin kata first come, first serve. Siapa yang dulu, didulukan. Macam tu ya. Saya tak pilih kasih. I love you all semua. Okey. Jadi soalan yang ketiga. Bagaimana cara yang betul dan terbaik untuk mengqadha puasa? Bagaimana untuk membayar fidyah? Soalan dia, di mana, bila waktunya, bagaimana? Ya, jadi ini dah bulan, atau kata orang dah nak masuk balik awal ya. Dah nak hampir habis Ramadan. Jadi bagi orang yang tinggal puasa, nombor 1 puasa yang banyak. Puasa dalam mengandung, puasa dalam menyusukan. Itu yang banyak. Kalau puasa period, tak banyak. 7 hari kalau normal kan. Jadi ni dah sampai, takut sampai lajak Ramadan tak habis bayar. Ada juga yang tanya saya, jadi nak bayar macam mana Ustazah? Tahun lepas ngandung. Kenapa tak boleh puasa? Orang ngandung pun boleh puasa kan? Tak tahan. Boleh kan? Tak puasa boleh. Tapi wajib qadha. Nak qadha macam mana? Sekarang ni tengah nyusukan bayi. Bayi lelaki pula. Memang kalau puasa, pengalaman saya sendirilah. Kalau anak lelaki nyusu, gigil kepala lutut tau. Kalau bulan puasa, biasanya dulu kalau saya belah petang tu, lepas Zuhur, saya dah menyorok daripada anak saya dah. Saya dah tak bagi dia nyusu. Saya suruhlah akak saya, mak saya dulu ada datang kat rumah saya ke, saya dulu ada maid lah, ada pembantu rumah, anak saudara ikut saya. Saya dah pesan dah dengan dia, lepas Zuhur, busu tak keluar bilik. Buatkan air susu botol, beri dia minum. Memang saya tak keluar bilik. Pasal kalau keluar bilik, dia nampak kita, dia tak nak nyusu botol. Pasal bila dia nyedot aja, memang lutut ni bergigil. Perut ni, ya Allah, dia punya lapar, Tuhan aja yang tahu. Macam tu. Ya? Jadi saya gantikan dengan susu botol sebab malas nak bayar banyak. Sebab bayar puasa ni, kalau kena bulan tak puasa 30 hari, sakit badan tau. Masalah apa? Tengok orang lain tak puasa, kita nak puasa payah. Jadi saya faham. Jadi macam mana cara dia? Okey, dengar baik-baik. Puasa ni ada yang kena qadha, ada yang kena qadha dan fidyah. Siapa yang kena qadha? Orang yang dibenarkan berbuka, seperti musafir, seperti orang mengandung, seperti orang menyusukan anak, seperti orang sakit. Tetapi dalam bab mengandung dan menyusukan anak, sometimes only qadha. Sometimes together. Dua-dua. Qadha pun kena, fidyah pun kena. Macam mana tu? Okey, dari segi hukum fiqh, apabila kita melibatkan orang lain, maka kena fidyah. Kalau tidak melibatkan orang lain, tidak. Kalau adik-adik manis mengandung, dalam hati cakap, aku tak puasa kerana aku tak tahan. Budak dah besar, mengandung tua. Dah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kena kata anak lelaki dia kuat makan dalam perut. Kita memang lapar gila. Bahasa kasar dia, lapar gila. Jadi kita berbuka, tak puasa sebab diri kita. Tak ada melibatkan anak. Tak ada kata, aku puasa nanti takut anak aku kurang zat. Hanya only me. Maka bayar qadha puasa je. Tak perlu fidyah. Jelas? Tetapi bila kita mengandung, kita melibatkan orang lain. Contoh kita baru mengandung 3 bulan, 4 bulan. Jadi kata suami atau kita lah. Ya, adik-adik manis kata apa? Suami pun kata apa? Ni ngandung baru 3-4 bulan. Budak baru nak terbentuk. Kalau awak puasa takut kurang zat vitamin anak kita dalam perut. Ya? Jadi dia kata kalau macam tu, dia kata tak payah puasa. Jadi adik-adik manis tak puasa kerana orang lain, iaitu janin. Maka wajib qadha dan fidyah. Menyusu pun sama. Kalau menyusu, kita kata tak tahan. Macam saya kata tadi, mau gigil pada lutut, perut macam disiram asid.
Jadi kita berbuka kerana kita yang lapar, kita yang sakit dan menggigil-gigil. Maka itu hanya bayar qada saja, tak perlu fidyah. Tapi kalau kita kata, suami kata, tak bolehlah awak puasa, budak tu baru 2-3 bulan, nanti awak puasa kurang air susu zat, maka terencat anak kita. Jadi awak tak puasa kerana anak, maka kena qada dan fidyah. Jelas ya? Begitu juga bagi orang sakit, dia hanya qada. Tapi menyelamatkan orang, kena fidyah. Contoh, yang lelaki ke, pandai berenang. Jalan tepi sungai, nampak ada orang nak lemas, terjun, selamatkan, tertelan air. Batal puasa kan? Sebab menyelamatkan orang lain, maka kena qada dan fidyah. Apabila melibatkan orang lain, kena fidyah. Okey, itu satu. Yang kedua, fidyah juga boleh kena bagi orang yang melangkaui Ramadan kedua. Katakan Ramadan itu hari, dia ada hutang, mengandung, sekarang tengah nyusukan anak. So, jumpa Ramadan yang akan datang ni, yang coming soon ni, dia masih, sampai jumpa Ramadan, dia masih belum habis bayar hutang. Katakan 30 hari, dia dapat bayar 15 hari. 15 hari lagi terhutang. Maka, 15 hari lagi itu, dia kena apa? Dia kena bayar juga qada 15 hari, tapi dia kena fidyah 15 cupak. Satu cupak bersamaan 89 gram. Senang cakap, saya biasa cakap dengan orang, tak apa, biar lebih. 700 gram beras. Satu cupak bersamaan lebih kurang 700 gram beras, maka dinilaikan dengan duit ikut beras apa kita makan. Kalau siapa yang makan beras mahal, basmati, nilailah basmati sekilo tu, katalah sekilo basmati RM40. 700 gram berapa? Katalah RM30. Maka satu cupak itu RM30. Kalau ada 15 hari, kalilah 15. Bayar kat siapa? Dia kata kat sini, di mana bayar kita boleh sendiri. Macam contoh, ya, kita cari orang miskin, terus kasih pada orang miskin. Beras atau duit. Ya. Waktunya bila? Kalau yang dah confirm itu, 1 Ramadan dah kena bayar. Dia dah langkau waktu 1 Ramadan. Tapi kalau tadi yang mengandung, kena fidyah, qada bayar, habis saja bulan Ramadan, terus bayar. Ya? Macam itulah cara nak bayar dia. Maka boleh juga kirim orang. Katalah contoh, grup kita, rumah Bidadari Syurga, ada tu Puan Hajar Syikin. Dia memang suka cari orang miskin untuk bayar. Kita boleh kirim dia. Tapi kena bagi tahu. Cakap ini duit saya atau ini beras saya, tolong berikan kepada orang miskin sebagai fidyah saya. Kena nyatakan. Itu je. Senang kan? Jadi ya, masa pun dah melebihi waktu. Dan yang itu saya tak kira sangat waktu. Sebab lagi satu nak masuk asar. Yang kedua, handphone ni dah tunjuk-tunjuk bateri kong. Bateri nak habis. Saya takut nanti tiba-tiba dia ngap aja mati. Ya? Jadi saya tutup sampai di sini. Ya? Jadi soalan yang mana belum habis, nanti admin kumpulkan. Nanti kita akan jawab minggu depan. Ya? InsyaAllah. Dan nampaknya memang kena pakai inilah admin punya line dan handphone dia nampaknya. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Maizun Yahya yang begitu bertukar lumus untuk menjayakan kelas pada hari ini. Ya, semua ucapkanlah terima kasih kepadanya. Dan juga insya-Allah esok kita ada lagi satu kelas ya. Jadi Rumah Ngaji Bidadari Syurga ada mengadakan kelas FV online setiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Dan hari Jumaat tu hari saya. Nanti tengoklah macam mana admin. Kalau kata dah settle macam ni, kena pakai dia punya hari Jumaat ataupun hari Isnin, nanti admin akan beritahu kendian. Jadi untuk besok, waktu yang sama pukul 10 pagi juga sampai 11 pagi. Ini saya ulangan. Dia biasanya pukul 10 sampai pukul 11.30 pagi. Ustaz Ilin ya, iaitu dia membawa tajuk Cintai Solat, insya-Allah ya. Jadi marilah sama audiens yang dapat mengikutinya ya. Jadi sebelum saya menutup kelas ini ya, minta maaf saya terpaksa tutup cepat sebab dia dah bagi tunjuk aja tu low battery.
Ya, jadi waktu pun dah 4:10 nak masuk asar. Jadi saya tutup untuk hari ini. Ya, jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah perjumpaan kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, Kau berilah manfaat pada ilmu-ilmu yang kami perolehi pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau redailah atas perpisahan kami pada kali ini, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih pada semua. Alhamdulillah pada ketentuan Allah dan izinnya. Dan juga saya bagi diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak di atas segala tutur kata saya yang tidak elok ke apa. Sebab itu semua kelemahan dari diri saya dan baiknya semua dah datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa akan datang.